Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Anda sedang menyaksikan siaran Tanyalah Ustaz, perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Yasin bermula ayat 66 hinggalah ayat 71. Anda juga boleh menonton secara HD di laman www.tonton.com.my. Baiklah sedang pendengar keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita nak menyambung kembali perbincangan kita berkenaan surah Yasin. Maka saranan saya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik, kalau boleh kita ambil Al-Quran supaya kita lebih nampak perjalanan cerita tafsir pada pagi ini. Dan bersama dengan kita semua, tak lain tak bukan panel jemputan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, saya makin sihat Ustaz. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, juga kepada anda para penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menonton menerusi Facebook. Jangan lupa macam biasa buat 3S. Yang pertama, betul Kak Tun, suka. Yang kedua, siapa, dan yang ketiga, sebarkan kepada mereka yang lain. Baik, kita nak mulakan perbincangan pada pagi ini dengan kita nak dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dari guru kita yang mulia. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan surah Yasin ayat nombor 66 sehingga ayat nombor 71 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Mata hati orang-orang yang menderhaka itu rosak, dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat, dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya.
maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Dan hendaklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah. Hakikat ini memang jelas, maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya? Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahykan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan, supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup, dan supaya nyata tetapnya hukuman azab terhadap orang yang kufur ingkar. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak di antara jenis-jenis makhluk yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka memilikinya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ini kita nak mentadabbur, mentadzakur ayat nombor 66 sehingga ayat nombor 71 surah Yasin. Baik, sebelum tu para penonton, ada baiknya kita ulang kaji semula. Kita set minda kita bila kita baca surah Yasin, kita mesti memahami perkara ini. Betul. Baik, nombor satu para penonton, surah Yasin ini diturunkan di Makkah, surah Makkiyah. Kita faham tuan-tuan, surah Yasin ini temanya ialah ada tiga perkara penting, tiga perkara besar. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Dan yang ketiga, beriman kepada kehidupan selepas kematian. Maknanya beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, surah Yasin ini di dalamnya ada 83 ayat. Dan para ulama tadabbur dia kira lagi jumlah perkataan ataupun kalimah, jumlah kalimah dalam surah Yasin ada 727 kalimah. Dikira lagi jumlah huruf yang ada dalam surah Yasin ini ialah berjumlah 3,000 huruf. Masya-Allah. Tengok kan Da'i Hakim, bila orang bercinta dengan Al-Quran, dia akan habiskan usaha segala tenaga dia untuk dia mengkaji Al-Quran. Kerana apa? Dia seronok mengkaji Al-Quran, dan paling penting Al-Quran itu berjaya mengubah hidup menjadi orang yang lebih baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, tuan-tuan, surah Yasin diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah. Fasanya sama ada fasa yang ketiga ataupun pada fasa yang terakhir. Maknanya surah ini diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada penduduk Quraisy, pada orang Quraisy, setelah Nabi berdakwah kepada mereka 10 tahun. Masya Allah. Tengok Hakim, 10 tahun ni dakwah bukan 10 hari. Betul. Bukan 10 minggu. Bukan 10 bulan. 10 tahun. Masya Selepas Allah. Nabi berdakwah, sahabat berdakwah selama 10 tahun kepada orang Quraisy, mereka tetap membutakan mata, memekakkan telinga. Mereka tak nak dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi Allah Ta'ala bawakan surah Yasin ini untuk mengetuk pintu hati mereka, ya, kerana mereka ni keras kepala sangat. Jadi surah Yasin ini turun kepada Rasulullah ketika Nabi berada dalam keadaan diancam, diugut, dipulau, disakiti dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak fahamkan, surah Yasin ini datang kepada Rasulullah, turun kepada Rasulullah dalam keadaan Nabi berdepan dengan situasi genting seperti itu. Wallahu a'lam. Maka kalau kita lihat situasi kita hari ini pun kita berhadapan dengan masalah, kekangan dan tentangan, maka eloklah kita belajar dan kita dalami surah Yasin ini untuk menjadi pedoman dan pengajaran dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Ustaz, bermula ayat 66 yang akan kita bincangkan pada pagi ini, kita lihat terjemahannya tuan-tuan. Mata hati orang yang menderhaka itu rosak, dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya?
Jadi kalau kita lihat tadi Ustaz ada menyebut mereka membutakan mata, memekakkan telinga. Jadi adakah ini balasan kepada orang yang telah berbuat demikian? Silakan Ustaz. Baik, Da'i Hakim dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam episod sebelum ini, episod tafsir kita, okey, kalau dalam tafsir dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman kita ni, Tuan Haji Puan Haji sekalian ya, kita berada pada muka surat 1170. Betul. 1170. Baik. Kalau pada muka surat 1169 ayat nombor 56 sehingga ayat nombor 59, sehingga ayat nombor 58, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menerangkan tentang betapa seronoknya ahli-ahli syurga menikmati keseronokan di dalam syurga. Mereka menikmati kesenangan. Mereka sibuk ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk syurga itu mereka berada dalam syurga dengan penuh sibuk menikmati keseronokan dan kesenangan dalam syurga. Baik, masuk pada muka surat 1170 dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman kita ini, pada ayat nombor 63 Allah Ta'ala mula menceritakan bagaimana orang kafir, orang yang tidak mahu beriman kepada Allah atas dunia, apabila mereka menyaksikan azab api neraka di depan mata. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada mereka, hei manusia, kamu saksikan neraka jahannam di depan mata kamu sekarang, yang kamu dulu diancam dengan neraka jahannam ini. Apabila apa yang Allah Ta'ala ancam di atas dunia dulu, tiba-tiba mereka nampak depan mata, waktu itu ya mereka rasa takut, rasa bimbang, dan pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman demi ancaman, bermula pada ayat nombor 65, nombor 66 sampailah ayat nombor 70. Baik. Dan kita perincikan selepas ini. Nanti kita akan terangkan apakah bentuk ancaman yang telah diberikan, tetapi kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam segmen pada pagi ini, dan kepada anda yang baru bersama dengan kami, kita sedang menafsirkan surah Yasin bermula ayat 66 hinggalah ayat 71. Kepada anda yang sedang melihat atau menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S, siapa, suka dan sebar. Mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat perkongsian ilmu pada pagi ini. Baik, kita nak mulakan dengan tafsiran ayat yang ke-66. Betul Ustaz? Ya, betul. Maka dipersilakan Ustaz. Atau kita ada soalan ke? Okey, kalau begitu kita raikan dahulu soalan Ustaz. Boleh kita raikan. Soalan yang pertama pagi ini adanya datang dari sahabat kita, Sarah Rasik Cikci. Ayo kita lihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Petikan dari ayat 66. Fastabakus sirat. Mereka berlumba-lumba mencari kebenaran. Adakah Allah telah butakan mata dan butakan hati mereka sewaktu di dunia kerana keingkaran dan kemungkaran mereka sendiri? Jadi bagaimana mereka mahu mencari kebenaran sedangkan hati mereka sudah rosak dengan akidah dan pemahaman mereka sendiri? Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. Terima kasih kepada Sal Rasik Cikci atas soalan. Baik, terima kasih Sal Rasik Cikci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sebenarnya dalam sepanjang ni saya nak tunggu pantun Da'i Hakim nanti ya. Ada ya? Nanti Ustaz ada. Baik, terima kasih Puan Sal Rasik Cikci yang selalu bersama dengan kita ni, penonton setia kita ni. Alhamdulillah. Baik, ayat nombor 66 ini ada kaitan dengan apa yang saudara kita tanya tadi. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim. Tuan-tuan dan puan, kita garis bawahkan perkataan latamasna. Allah Ta'ala berkata,
kalau kami kehendaki, kami berkuasa untuk menghapuskan ataupun membutakan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata. Baik, perkataan la tamasna, maknanya Allah Ta'ala boleh untuk jadikan mata kita ni, para ulama diterjemah ada dua maksud. Yang pertama, Allah Ta'ala boleh butakan mata kita. Maknanya asal nampak, para penonton sekalian, sekarang kita nampak kan? Tuan-tuan nampak saya, nampak Dai Hakim, kan? Kita nampak alam, kita nampak muka isteri, kita nampak muka suami kita, nampak muka anak-anak kita, nampak muka majikan, anak buah kita di pejabat. Allah Ta'ala boleh tutup mata kita ni, jadikan kita ni orang buta. Walaupun pada sebelum itu, kita sedang boleh melihat. Ini kuasa Allah satu. Yang kedua, para ulama kata, maksud la tamasna, maksudnya ialah Allah Ta'ala boleh juga menukar kedudukan mata kita ni bukan duduk di sini. Asalnya, fitrahnya mata kita duduk di sini. Di atas hidung. Betul. Kan? Allah Ta'ala boleh tukar posisi mata kita ni di mana-mana tempat yang Allah Ta'ala berkehendaki. Maknanya itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kerana itu, dalam ayat ini para ulama telah menyatakan kepada kita, ayat ini Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada manusia. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah Ta'ala berkuasa untuk melakukan apa sahaja mengikut ilmu dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, ayat ini hendak memberikan rasa gerun kepada kita manusia ni. Kita hidup di atas dunia ni, tuan dan puan, Allah Ta'ala bagi panca indera, boleh melihat, boleh merasa, boleh memegang, boleh berkata-kata, telinga boleh mendengar. Semua ini ialah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah pinjamkan kepada kita sahaja. Dan sepatutnya bila kita faham semua panca indera kita ini adalah milik Allah, kekuasaan Allah, sepatutnya ia menjadi asbab ataupun menjadi sebab untuk kita ni jadi hamba Allah yang benar-benar takut, patuh dan akur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita ni jangan jadi orang yang degil, jangan jadi orang yang bongkak, jangan jadi orang samsing. Betul. Jangan berdegil dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bila mata kita menjadi buta, kan waktu itulah kita menerpa mencari-cari jalan yang biasa kita ketemui. Itu mengikut terjemahan ayat ini. Jadi di atas dunia ini pun kalau sudah tidak nampak, mata kita ditutup, di hari akhirat kalau hati kita ditutup, Masya Allah, pada waktu itu kita akan teraba-raba nak mencari kebenaran. Waktu itu dah terlambat. Betul. Dah terlambat. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh membutakan hamba-Nya yang sedang celik. Maka gunakanlah nikmat boleh celik, boleh melihat ini untuk melihat perkara-perkara yang mendatangkan kebesaran Allah dalam diri kita. Jadi kita nak berpindah pula Ustaz ke ayat yang seterusnya, 67. Seperti biasa saya bacakan dahulu terjemahannya. Kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat, dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubahkan keadaan jasmani mereka menjadi kaku beku di tempat yang mereka berada padanya. Maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Jadi apakah maksud sebenar kepada ayat 67 ini Ustaz? Dipersilakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Terjemahan telah sahabat kita Ustaz Dai Hakim telah bacakan setiap tadi. Baik, sekarang kita garis bawahkan perkataan lamasakhnahum. Lamasakhnahum. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa mengubah keadaan jasmani mereka. Baik, lamasakhnahum ini, lamasakhnahum, perkataan itu, para ulama sebagai contoh, kata Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau menyatakan perkataan masakhnahum, lamasakhnahum itu bermula daripada kata akar masakha. Masakha itu bermaksud mengubah satu bentuk kepada bentuk yang berbeza daripada bentuk asal. Ubah satu benda tu
berbeza dari bentuk asal. Contoh pen ni diubah kepada bentuk yang lain, tak sama macam pen ni. Faham? Itu masuk masakha. Dan para ulama telah membahagikan la masakhnahum ini, para penonton, dibahagikan pada dua. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Allah boleh tukar. Yang pertama sekali, manusia itu jadi makhluk lain. Asal manusia, Allah Ta'ala berkuasa untuk ubah manusia itu jadi benda lain. Masya Allah. Sebagai contoh, telah pun berlaku kepada kaum Bani Israel. Bagaimana Allah Ta'ala telah tukar mereka itu jadi apa? Jadi kera. Masya Allah. Tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 65. Ashab as-Sabt. Ceritanya, asal kisahnya tuan-tuan, Ashab as-Sabt ini, Allah Ta'ala bagi peraturan kepada golongan ataupun kaum Bani Israel ketika itu, supaya peraturannya, kamu jangan pergi menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu jangan pergi. Cuti. Buat benda lain. Jangan pergi tangkap ikan. Itu peraturan yang Allah Ta'ala telah berikan ketetapan. Tapi mereka degil. Mereka langgar peraturan Allah, langgar ketetapan Allah dengan niat mahu mencabar. Allahu Akbar. Mahu mencabar Rasul, mahu mencabar Allah Ta'ala. Kita buat je lah. Kita tengok betul ke apa yang mereka sebut tu. Macam itulah. Tuan-tuan, akhirnya mereka ingkar, Bani Israel itu ingkar, mereka pergi tangkap ikan juga pada hari Sabtu. Akhirnya Allah Ta'ala ceritakan, kerana mereka telah ingkar arahan Allah, Allah Ta'ala telah tukar mereka jadi kera. Allahu Akbar. Allah Ta'ala boleh buat. Betul. Jangan buat main-main. Jangan main-main. Yang kedua, tuan-tuan, Allah Ta'ala juga boleh menukar manusia itu jadi bentuk yang kaku. Jadi kaku. Kan? Umpamanya tukar jadi batu dan sebagainya lah. Kerana itulah wallahu ta'ala alam lah betul atau tidak kisah dahulu kan. Dahulu kalau punya kisah yang oleh kerana dia derhaka pada mak tu, tanggang Ustaz. Tanggang kan. Jadi batu kan. Jadi wallahu ta'ala alam lah. Itu cerita lah. Tapi kita nak bagi tahunya perkataan la masakhnahum, Allah Ta'ala berupaya, kata ulama tadabbur, para ulama tafsir, Allah Ta'ala boleh tukar manusia ni dalam dua keadaan tadi. Sama ada dia jadi kaku, tak bergerak, kerana dalam ayat ini sebut la masakhnahum ala makanatihim. Duk tempat tu duk statik, tak bergerak, tak pergi mana. Itu satu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala boleh tukar manusia tu jadi kera dan sebagainya. Baik, hadirin rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok sekejap dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah, kalau dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat nombor 50, tuan-tuan ya. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita ni, ayat nombor 50 tu, tuan-tuan Haji Puan Hajah, ayat nombor 50 ya, ayat nombor 50 dalam surah Al-Ma'idah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu Allah Ta'ala boleh menukar manusia tu jadi kera ataupun khinzir. Allah Ta'ala boleh tukar macam tu. Betul. Bukan ayat nombor 50, Ustaz Hakim, nanti saya cari, tak ingat ayatnya apa, nanti kita cari, nanti saya maklumkan semula. Jadi maknanya dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala bagi tahu, maaf, ayat nombor 60. Baru 60. Jumpa Ustaz. Ya Allah, ni lah manusia kan, terlupa. Pagi-pagi tak apa Ustaz. Pagi-pagi. Dah sarapan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Roti canai, nasi lemak. Alhamdulillah. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat nombor 50, ayat nombor 60. Minta maaf Tuan Haji ya, Puan Haji. Ayat nombor 60 surah Al-Ma'idah. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan khinzir dan penyembah taghut. Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Tu dia tuan-tuan. Ini sebagai contoh tambahan. Allah Ta'ala boleh tukar seseorang itu jadi binatang yang menghodohkan.
Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah, ini ialah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu terus ingkar, menolak wahyu, menolak hidayah, Allah Ta'ala boleh buat seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Yasin ayat nombor 66 dan ayat nombor 67. Wallahu a'lam. Macam kita hari ni Ustaz, kadang-kadang kita lihat ada segelintir masyarakat kita berani mencabar Tuhan. Aku ni tak solat, tak bayar zakat, okey je, tak pernah sakit. Jadi seakan-akan mencabar balasan Tuhan. Maka kita hari ni kena mengambil iktibar dan pengajaran di sebalik surah Yasin ayat 66 hinggalah ayat 71 yang sedang kita bahaskan pada pagi ini. Baik, kita nak berpindah kepada satu soalan Ustaz yang ditanyakan oleh sahabat kita Ruby AB. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Barang siapa kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Apakah ayat ini menceritakan tentang manusia apabila Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur manusia itu berasa penyesalan apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apakah di akhirat kelak mereka ini akan dibangkitkan dalam keadaan mana asal kejadiannya? Mohon ulasan Ustaz. Syukran. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ruby AB atas soalan dan kiriman bunga tadi. Baik, kita nak bertakbir seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa sebahagian ayat yang telah dibicarakan dapat kita amal dan kita sebarkan kepada sahabat maupun keluarga kita yang lain. Baik, tadi ada satu soalan yang ditanya oleh sahabat kita Ruby AB berkaitan umur. Maka kita serahkan kembali kepada Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Ruby yang bertanya. Berkaitan dengan ayat nombor 68. Betul. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Baik, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Tengok dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur orang yang tidak beriman kepada Allah itu. Allah Taala memberikan ancaman. Nombor satu tadi Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala boleh ubah apa saja ni. Allah Ta'ala boleh ubah. Yang pertama, mata kamu tu sekarang yang kamu sedang melihat itu, Allah Ta'ala kata aku boleh butakan mata kamu. Aku boleh butakan mata kamu walaupun tanpa sebab. Aku boleh butakan mata kamu. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala boleh juga pindahkan mata ni tak duduk di depan, duduk di mana-mana tempat dah. Allah Ta'ala boleh buat. Okey, satu. Nombor dua, Allah Ta'ala telah memberikan ancaman kepada orang yang tidak beriman ini. Allah Ta'ala boleh ubah. Dulu kalau kamu manusia, Allah Ta'ala boleh ubah jadi benda lain. Dalam ayat itu Allah Ta'ala kata, dalam beberapa ayat dalam Quran, Allah Ta'ala kata boleh ubah jadi kera, boleh ubah jadi khinzir. Ikutlah Allah Ta'ala boleh buat. Betul. Batu ke, kayu ke, pokok kelapa ke, boleh buat belaka kan. Okey. Yang seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bertanyakan pula. Allah Ta'ala minta kita semua manusia ni muhasabah diri. Tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kan? Kita bila sampai umur yang tertentu, contoh bila dah masuk umur 40 tahun dan ke atas, percayalah kita akan dapati ada perubahan kepada diri kita. Yang pertama sekali, mungkin dulu rambut semuanya warna hitam, kan? Yang berwarna putih dah ada. Kan? Mula-mula selai 2. Betul. Yang kedua jadi 10-20. Kan? Maknanya akhir sekali, dah penuh dah sebelah kiri ni. Dah penuh sebelah kanan. Dah penuh satu kepala dah penuh, dah jadi warna putih pun. Kan? Kalau dahulunya mata nampak, kan? Sekarang dah terpaksa bercermin mata. Kan? Kalau dulu telinga dengar bercakap, kan? Tapi sekarang ni walaupun duduk berjiran dekat je pun, gapo dia kan tak dengar. Kan? Jadi maknanya
perubahan diri kita itu sebagai tanda kita ni bukan orang yang ada kuasa pun. Betul. Kena sedar diri, hei Zarifi, kamu ni hamba. Kamu ni tak ada apa-apa kekuatan pun. Jawatan yang kamu sandang, duit yang ada dalam poket, dalam akaun kamu, semua itu milik Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik. Kan? Tuan-tuan, dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat nombor 54, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dhi'fin thumma ja'ala min ba'din dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Ta'ala cerita kepada kita, tuan-tuan, inilah yang kita sedang hadapi sekarang ini. Inilah yang sedang berlaku pada diri kita sekarang ini. Yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala telah menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Kita bermula dalam keadaan lemah. Betul. Bila kita diputerikan, baru bersalin, ayah kita yang mengazan dan mengiqamatkan kita. Kan waktu tu tak boleh nak buat apa. Kan? Kemudian dah besar sedikit, saudara dah boleh merangkak kan. Ustaz Hakim, anak yang sulung umur berapa? 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Sekarang ni dah boleh buat dah apa? Boleh berjalan, berlari, jenuh kerja Ustaz. Bercakap pun dah boleh kan? Bolehlah sepatah dua. Sepatah dua kan? Maknanya kita bermula macam tu. Betul. Kan nak boleh berjalan tu, berdiri tegap jalan tu, jatuh dulu. Betul, setuju. Kan bertatih dulu baru boleh. Maknanya kita ni berada dalam keadaan lemah. Okey, kemudian Al-Quran mengatakan kemudian thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lepas kita lemah tu, Allah Ta'ala kata apa? Kita ni jadi kuat. Dah kanak-kanak, dah remaja, dah muda remaja, dah muda belia, kan? Kemudian jadi remaja purba pula. Maknanya waktu tu kita kuat. Kan? Kita kuat. Dan tuan-tuan, Al-Quran menyatakan kepada kita, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Lepas itu, tuan-tuan, kita pula akan kembali menjadi lemah. Dan lepas itu Allah Ta'ala kata apa? Kita dah tua berubat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pada satu masa nanti, tuan-tuan, mungkin kan kita dah tak boleh nak mengurus diri kita. Kan dah terlantar, dah bedridden. Pada waktu itu, orang lain, anak-anak kita pula yang akan menguruskan kita pada waktu itu. Jadi maknanya proses garis masa kehidupan kita ini memberikan satu kefahaman kepada kita, jangan sombong. Betul. Jangan angkuh. Walau setinggi mana pun pangkat kita ada, semua itu ialah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong dan jangan angkuh. Okey, baik. Jadi pengajaran besar kepada kita tentang ayat ini, jangan sombong. Ada kelebihan, ada kemuliaan, ada kekuasaan, maka gunakan ke arah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Baik Ustaz, kita nak berpindah seterusnya ke ayat yang 68. Ayat yang tadi kita bicarakan berkaitan, hendaklah diingat bahawa sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kembali kejadiannya kepada keadaan serba lemah, hakikat ini memang jelas, maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya. Kalau kita lihat Ustaz, hari ini kita sedar makin bertambah tahun, makin bertambah umur. Tapi kadang-kala ada orang kita anggap, alah, aku masih muda. Walaupun umur dah 50-an, aku masih lagi ada tenaga. Bagaimana ini boleh berlaku, Ustaz? Silakan. Kan masih muda. Malam masih muda? Malam. Malam masih muda kan? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad saja kita menceriakan bentuk kita kan. Maknanya bila kita belajar ilmu tuan-tuan, kita selit-selitkan juga kan. Boleh. Supaya tidak kita terlampau stres, mengantuk dan sebagainya. Baik, kita teruskan pengajian ilmu kita, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan, ayat ini Allah Ta'ala menegur dan menempelak kita. Allah Ta'ala suruh kita tengok diri kita. Bila kita tengok diri kita, kita kena hadirkan perasaan insaf. Yang kita kena sedar diri, yang kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Kita kena sedar diri. Yang masalah kita ni hari ni, tuan-tuan dan puan Allah, kita tak sedar diri. Betul. Ya, kita tak sedar diri dan kita lupa diri. Kita lupa diri. Kerana itu yang tuan-tuan perempuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi SAW pesan kepada kita, ya tanim, ya, Nabi kata ingat 5 perkara sebelum berlaku 5 perkara. Kan yang ni kita ulang kembali. Yang pertama ialah
waktu umur muda sebelum kita tua. Waktu umur muda ni kita gagah, kita kuat, kita sihat. Gunakan waktu sihat, waktu gagah, waktu muda ni untuk kita belajar ilmu, untuk kita menekuni ilmu dan untuk kita buat amalan ibadat. Waktu muda ni lah kita buat. Kenapa? Masa kita ada panjang lagi. Yeah. Okey. Yang kedua Nabi pesan tuan-tuan, wasihhatak qabla saqamik. Ingatlah waktu kita sihat sebelum datang sakit. Waktu sihat ni buatlah amalan sungguh-sungguh. Datanglah masjid, pergilah berjemaah di masjid. Sebab dalam sebuah riwayat Nabi kata, kalaulah waktu kita sihat, kita buat amalan itu. Kita pergi masjid, kita pergi salat jemaah, kita pergi dengar kuliah di masjid, kan? Waktu kita sakit, kerana kita sakit, sebab kita sakit tu, kita tak dapat untuk pergi berjamaah di masjid, tak dapat untuk pergi kuliah ilmu. Allah Ta'ala akan tetap bagi pahala pada kita sama seperti kita pergi berjamaah tadi. Subhanallah. Tapi dengan syaratnya waktu sihat pergi buat. Tuan-tuan dan puan Allah, kerana itu nikmat sihat ni lah yang Nabi sebut pada kita, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Allah. Nabi kata dua nikmat yang selalu manusia lupa. Yang pertama yang kita selalu lupa nikmat sihat, dan yang kedua nikmat masa. Jadi tuan-tuan, waktu kita Allah Taala beri kelapangan masa, Allah Taala bagi kesihatan pada kita, tuan-tuan marilah kita pegang sungguh-sungguh. Kerana tu dari Hakim dan satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sayyidina Muaz. Nabi pegang kuat-kuat. Bila Nabi pegang kuat-kuat tu, Nabi kata, Nabi ajar satu benda. Nabi kata, wahai Muaz, di penghujung solat kamu, jangan kamu tinggalkan doa ini. Jangan kamu tinggal zikir ini. Apa doanya tuan-tuan dan puan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku syukur pada kamu. Yang kedua, bantulah aku ya Allah supaya aku ni sentiasa berzikir, sentiasa aku ingat pada kamu ya Allah. Dan yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ya Allah, engkau perbaikilah, engkau tambah baiklah, engkau perelokkanlah amalan ibadat aku. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan, sebut bab masa, sebut bab kesihatan ni, kita nak berikan peringatan. Kita bimbang nak yakin kadang-kadang kita ni asyik menghadap telefon, asyik menghadap medsos, kita larut dengan medsos. Betul. Ya, sama ada TikTok, sama ada Instagram, sama ada Facebook. Dan yang lebih kita takut lagi ialah kita menggunakan medsos ini, media sosial ini untuk kita buat jariah dosa. Kan? Kita buat perkara-perkara lara. Yang ni yang kita bimbang, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jangan kita buat perkara lara. Kita ingat, ingat sama. Umur kita ni satu hari dia akan berhenti. Satu hari akan kita duduk pada hari terakhir atas dunia ini. Jadi kita manfaatkanlah waktu masa yang kita ada untuk kita jadi seperti apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak buat kebaikan pada orang lain. Allahu a'lam. Baik, jadi setiap di antara kita mesti ada kekangan. Kadang-kadang kekangan masa bagi orang muda. Tenaga ada Ustaz, tetapi masa pula tak ada, sibuk dengan kerja. Bagi orang yang pernah muda, nak sebut tu takut terasa pula ya. Orang yang pernah muda ada masa yang banyak pencen, tetapi kadang-kadang tenaga pula tiada. Maka hari ini gunakan masa yang ada, tenaga yang masih lagi ada kepada kita ke arah kebaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Baik, jadi itu ayat yang ke-68. Kita berpindah pula kepada ayat 69, Ustaz. Saya bacakan dahulu terjemahannya. Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula, kata Allah, tidak sesuai baginya. Yang kami wahykan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat, pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Jadi Ustaz, apakah tafsiran di sebalik ayat ini? Silakan. Baik, terima kasih Da'i Hakim. Sebelum saya masuk ayat tu, saya teringat satu hadis yang ada kaitan dengan kita. Kata kuncinya ialah dalam hidup ini jangan lupa tadi jaga umur kita ni. Sepanjang umur kita ni tuan-tuan, Allah Taala berikan amanah umur kepada kita. Jaga sembahyang. Betul. Ya, jaga sembahyang dan jaga waktu sembahyang. Sebab dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Ibn Hibban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang jaga sembahyang ni tuan-tuan, man hafaza 'alaiha
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nabi kata siapa yang jaga semayang ni Allah Ta'ala akan bagi kepada dia yang pertama cahaya. Yang kedua burhanan. Burhanan ni maknanya pembuktian. Maknanya buktilah orang ni orang beriman. Macam cop lah. Macam cop lah orang itu memang orang beriman. Dan yang ketiga wa najatan yaumil qiyamah. Allah Ta'ala akan bagi keselamatan kepada orang yang jaga semayang. Kemudian Nabi bagi satu ancaman, wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tak jaga semayang, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Orang ini, Nabi kata orang ini tidak ada kepadanya cahaya, tak ada cahaya, tak ada pembuktian yang orang ini beriman, dan orang ini juga tidak akan diberikan keselamatan di hari akhirat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tak jaga semayang ni di hari akhirat nanti, mereka akan duduk bersama-sama dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman dan juga dengan Ubay bin Khalaf. Maknanya duduk dengan geng-geng ini geng-geng orang yang tak beriman pada Allah, orang yang ingkar, orang yang tolak Al-Quran, orang yang tolak kenabian. Jadi kita akan duduk dengan geng-geng ini. Jadi hadirin rahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana itu tentang umur ni juga, Ustaz Da'i Hakim, para ulama, para tabi'in, para salafus salih, mereka begitu takut dengan amanah masa yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Amanah umur ni mereka bimbang sangat. Kerana itu daripada Ibn Abi Dunya telah riwayatkan bagaimana Sa'ad bin Akhram, satu hari dia kata, aku berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia jalan. Bila dia berjalan itu, tiba-tiba dia lalu di satu kawasan, satu port tu, kawasan tu dia nampak tukang besi yang sedang duduk buat besi lah, nak buat pedang apa tak tahulah, pedang ke apa kan. Jadi besi tadi ni dia masuk dalam bara api. Dalam bara api kita panggil apa dia akhirnya? Kawah ke? Kawah tu lah kita pasal kita nak lenturkan api tu kan. Jadi dia masukkan dalam kawah api tadi. Kita sambut pagi ya. Cantik Ustaz. Kita tunggu apa yang akan terjadi, tetapi kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sedang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan kami di pagi ini dalam membicarakan topik berkaitan surah Yasin bermula ayat 66 hinggalah ayat yang ke-71. Tadi kita tunda satu cerita menarik berkaitan pedang tadi Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya para penonton kerana terus kekal dengan kami ni. Cerita daripada Ibn Abi Dunya, dia terriwayatkan daripada Sa'ad bin Akhram bagaimana satu hari Sa'ad ini berjalan dengan Abdullah bin Mas'ud. Jalan tu tiba-tiba tengok ada seorang tukang besi yang dia masukkan besi ni dalam api untuk lenturkan besi itu. Jadi bila tengok begitu, sahabat-sahabat penonton, ibu ayah sekalian, Abdullah bin Mas'ud yang tengah berjalan tadi, terus dia terduduk. Dia terduduk. Dan dia menangis. Jadi sahabat dia tadi pelik lah. Kenapa kamu menangis ni? Dia kata, ya Allah, begitu rupanya api sampai boleh lenturkan besi tu, boleh lenturkan besi api tadi. Jadi dia kata, aku teringat ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana api inilah yang membakar manusia. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia terduduk kerana apa? Dia tengok api depan mata dia. Dan terus dia teringat api ini jugalah yang akan membakar orang yang ingkar di atas dunia, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dia Hakim, ada seorang yang tokoh yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ni tuan-tuan, cara dia lah, kita nak kongsi cara dia ni. Untuk diri dia buat, untuk dia memperingatkan diri dia tentang bahaya dosa ni. Dia ambil api, tak pastilah mancis ke apa tak tahu lah kan, tapi dia letak api ni, kemudian dia letakkan tangan di dalam api.
Allah. Dia letakkan jari dia. Dan dia kata, nah, rasakan kamu, Ahnaf, kamu rasakan panah api ni. Kamu rasakan. Kamu rasakan panah api ni. Berani sangat kamu buat dosa, berani sangat kamu buat dosa. Api inilah akan membakar kulit kamu di hari akhirat nanti. Itu cara dia lah. Betul. Cara dia. Jadi cara kita, terpulanglah tuan-tuan. Maknanya yang paling penting, kita mesti memperingatkan diri kita, jangan sama sekali kita terperangkap dengan talbis iblis, dengan tipu daya syaitan yang memang dia membisikkan kita ini, bisik pujuk rayu kepada kita supaya kita buat dosa. Ingat, dosa itu akan dibalas dengan hukuman Allah yang sangat menakutkan. Jadi kita kena menghargai umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik. Jadi setiap perkara yang Allah berikan kepada kita bukan sia-sia. Termasuklah umur. Makin bertambah umur, kalau boleh bertambah amal, bukan bertambah tidur dan sebagainya. Bolehlah tidur, kenalah tidur. Cumanya kita kurangkan dan kita usaha untuk menambah amal. Saya tertarik Ustaz dan juga keluarga besar kita dengan satu soalan yang ditanya oleh Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 69 ada dua soalan. Yang pertama, apakah ayat ini turun kerana orang kafir mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahli syair atau pantun yang mengandungi khayalan menyimpang dari kebenaran, berlainan dengan Al-Quran yang mengandungi pelbagai hikmah, pengajaran dan petunjuk jalan kebenaran? Yang kedua, adakah ayat ini menjelaskan orang kafir sememangnya menolak kebenaran daripada Al-Quran dan tidak boleh untuk menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Masrifah atas soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Masrifah yang bertanya soalan kepada kita ya. Baik, ayat nombor 69 ini Allah Ta'ala turunkan untuk menempelak, untuk menjawab dakwaan yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mana mereka mengatakan yang Nabi duk sebut, yang Nabi duk peringatkan kepada mereka itu, ayat yang Nabi bacakan itu merupakan syair. Merupakan bait-bait syair. Itu bukan Al-Quran, itu bukan daripada Allah. Kamu yang reka sendiri, hey Muhammad. Kamu je pandai-pandai ni, hey Muhammad. Begitulah. Begitulah. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Allah Ta'ala kata, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu jaminan yang Nabi baca, yang Nabi duk peringat kepada kamu semua itu, yang Nabi selalu duk sebut itu, ialah ayat daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Betul. Maknanya apa yang keluar daripada mulut lisan baginda Rasulullah adalah Al-Quranul Karim ataupun adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nombor dua, setelah Allah menafikan apa yang Nabi sebut itu syair, nombor dua Allah Taala bagi tahu belajar syair ni bukan standard. Maknanya Nabi, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tinggi itu tak perlu belajar syair pun. Tak perlu belajar syair pun. Kerana itulah para penonton, para ulama telah memberikan apa beza antara syair dan Al-Quran. Nombor satu tuan-tuan, syair hanya menjaga aspek bahasa sahaja. Ataupun bahasa orang muda, kita kata ayat-ayat yang apa? Yang romantik. Macam itulah, ayat-ayat yang sedap didengar. Ayat-ayat yang sedap didengar. Syair hanya menjaga aspek itu sahaja. Isinya mereka langgar. Isinya tak kira lah nak kontennya nak cerita apa, ceritalah. Itu memang bahasa anak muda, konten konten. Konten tu ceritalah apa pun. Yang paling penting bahasa dia cantik. Rima belakang tu sama. Okey, itu syair. Tetapi Al-Quran yang disebut oleh Al-Quran, yang dinyatakan Al-Quran ialah peringatan, tazkirah.
untuk kita semua, untuk manfaat dunia dan akhirat. Ya. Mesejnya adalah mesej Rabbani, mesej daripada Allah. Nombor dua, Al-Quran juga aspek bahasanya luar biasa. Menewaskan sastra-sastra Arab. Masya Allah. Kan? Menewaskan sastra Arab. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya Al-Quran. Bahasa Quran bahasa Arab dan Hakim yang dipertuturkan oleh orang Arab ataupun secara spesifiknya orang Quraisy, mereka orang Arab. Tetapi ada perkataan Al-Quran yang mereka tak faham. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Lagi alif lam mim. Huruf itu mereka pertuturkan setiap hari. Betul. Tetapi gapo makna kaf ha ya ain sad? Gapo makna dia? Apa maknanya? Mereka tak tahu. Mereka surrender. Jadi itu mukjizat Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Taala memberikan penegasan, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan ialah nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberikan penerangan. Ayat ini merupakan penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi jelas kepada kita beza dan tak sama antara syair dan juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan saya dan juga rakan panel kita, iaitu Ustaz Zarifi Muhammad Daud, dalam membicarakan topik pada pagi ini berkaitan surah Yasin ayat 66 hinggalah ayat yang ke-71. Kita dah bicarakan lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 ayat pada pagi ini. Dan kali ini kita nak sambung kepada ayat yang 70. Betul Ustaz? Ya. Silakan. InsyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara penonton yang dirahmati Allah. Baik, sebelum masuk 70, kita garis bawahkan perkataan in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Perkataan dzikrun. Zikrun, zikrun maknanya apa yang Allah Taala beritahu, sesungguhnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu ialah sebagai zikir. Para ulama tafsir sebut ataupun nyatakan zikir itu, zikrun itu ada 3 makna. 3 makna zikrun. In huwa illa zikrun. Okey, zikrun itu maknanya Al-Quran itu sebagai zikir. Ada 3 makna. Yang pertama, Al-Quran itu memberikan nasihat dan pengajaran. Nasihat dan tauladan. Nasihat dan peringatan. Itu ialah tugas Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quranul Karim. Kerana itu kan, Da'i Hakim, Quran ni dia ulang ayat. Ulang ayat, ulang peringatan. Mungkin kita dah baca ayat ni macam dah jumpa, pernah dengar dalam surah Yasin. Betul. Tiba-tiba rasa macam dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-An'am, dalam surah As-Safat, macam kita pernah dengar juga. Begitulah. Maknanya memang Al-Quran ialah memberikan peringatan. Sebab manusia ni memang selalu lupa kan. Betul. Selalu tak ingat, selalu lupa. Satu. Yang kedua, para ulama kata zikir dalam ayat itu in huwa illa zikrun. Maknanya bermaksud Al-Quran itu memang zikir. Sebagaimana kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Al-Quran itu ialah zikir. Bahkan zikir yang paling afdal ialah Al-Quranul Karim. Masya-Allah. Zikir yang paling afdal ialah Al-Quranul Karim. Baca Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, bacalah Quran, kan, bacalah Quran. Bacalah Quran selalu, bacalah Quran sokmo. Kenapa? Inilah zikir kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, orang yang baca Quran ni, Nabi kata bacalah Quran sebab Al-Quran lah yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. 2. Nombor 3 tuan-tuan,
zikrun dalam ayat itu bermaksud ketinggian Al-Quran. Betul. Maknanya seseorang hamba itu yang berpegang kepada Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran, yang menghayati Al-Quran, orang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menghayati Al-Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, orang yang tak berenggan dengan Al-Quran, orang itu baik, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tuan-tuan kan, bulan Ramadan dimuliakan kerana apa? Kerana diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah. Ya, lebih baik ibadatnya, siapa yang buat malam itu ibadat lebih baik dari 1000 bulan. Kerana apa? Kerana pada malam Al-Qadar itulah diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai penghulu, ketua para nabi. Kerana apa? Nabi dimuliakan kerana Nabi diberikan wahyu Al-Quranul Karim. Kita umat Muhammad diangkat sebagai umat yang akan mendahului di hari kiamat nanti untuk dihisab. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kerana apa? Kerana Al-Quran Karim. Jadi tuan-tuan puan, kita ni nak jadi manusia yang bertakwa, yang hebat di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, tentunya kita mesti bersahabat dengan Al-Quran. Kerana itulah Nabi sebutkan dan yakin, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kerana itu tuan-tuan, Al-Quran itu apa tujuannya? Ayat nombor 70. Liyunzira man kana hayyan. Orang ataupun Al-Quran itu supaya ia memberi peringatan kepada orang yang sedia hidup. Tuan-tuan puan-puan, garis bawahkan perkataan hayyan. Hayyan. Hayyan dalam ayat ini bermaksud Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Kan orang yang hidup, orang yang masih bernyawa, masih bernafas, Al-Quran berikan peringatan kepada dia. Yang kedua, maksud hayyan itu ialah orang yang hatinya hidup. Kerana itu tuan-tuan, kita kena doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan hati kita ni hati yang hidup. Amin. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Apa doanya? Nabi ajar doa ni juga para tonton ya. Doa yang paling kerap Nabi baca. Antara doa yang paling kerap Nabi baca. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, wahai Allah, tolonglah tetapkan hati aku ini di atas agamamu. Jadi tuan-tuan, nanti siapa para penonton sekalian yang ada masa boleh tulis ya di bawah tu doa ini. Boleh komen dan kita kongsi doa ini. Betul. Untuk sama-sama kita beramal. Jadi maknanya Al-Quran menghidupkan hati. Bila sebut Al-Quran menghidupkan hati, dan Hakim beberapa minggu yang lepas, beberapa bulan ya, beberapa minggu lepas, Qari Malaysia, ya, Muhammad Qayyim Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi telah diangkat menjadi Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Masya-Allah. Walaupun matanya buta tetapi hatinya hidup. Para penonton sekalian, bila kita tonton beliau membaca Al-Quran, saya sangat tersentuh hati dan yakin. Tengok Al-Quran yang dibacanya. Allahu Akbar. Al-Quran Braille. Yang ada hanyalah titik-titik sahaja. Yang ada hanyalah titik-titik, tak ada baris pun, tak ada syaddah, tak ada panjang pendek, tak ada tanwin, tak ada, kan, hanya titik-titik sahaja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan begitu susah payah dia baca Quran, tetapi tengok sebegitu rupa hebatnya dia baca Quran. Tentunya kehebatan dia itu tak datang sekelip mata. Betul. Tentunya datang dengan usaha dan sebagainya. Kita yang celik mata tak nak baca Quran. Allahu Akbar, malu kita dengan sahabat-sahabat penglihatan kita. Jadi kita ucapkan syabas kepada saudara Muhammad Qayyim atas kejayaan, dan tentunya ia beri semangat kepada kita semua ini yang celik mata ni untuk kita baca Quran, mengajar Quran, dan kita menghayati Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, jom tuan-tuan dan puan-puan, kita jadikan Al-Quran sebagai kawan. Orang tua ada berpesan, pagi-pagi cari laksa, dicari bersama minuman laban. Bacaan Quran penghapus dosa, maka jangan dianggap beban. Jadi Al-Quran adalah suatu peringatan kepada kita. Maka kalau nak menjadikan sebagai peringatan, belajarlah, mendalamilah dan amalkan dalam kehidupan.
Cuma Ustaz, kalau Ya. kita lihat dalam ayat yang ke-70, ada satu perkara yang menarik perhatian kita bersama, iaitu tentang hukuman azab terhadap orang yang kufur dan ingkar. Adakah ayat ini hanya kepada orang yang tidak beriman ataupun termasuk kita ni yang lalai dan sebagainya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa yahiqqal qawlu ala al-kafirin. Al-Quran itu juga menjadi ketetapan, menjadi hujjah hukuman azab terhadap orang-orang yang kufur ingkar. Maknanya begini. Maknanya tuan-tuan, di hari akhirat nanti sudah tidak ada alasan lagi kepada orang yang tidak beriman ini, sebab Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran. Betul. Allah Ta'ala telah turunkan para rasul dan para nabi. Jadi tak ada alasan lagi nak kata, saya tak tahulah, wahai Allah, saya tak tahu. Tak boleh. Sebab apa? Telah Allah Ta'ala hantarkan para rasul dan para nabi itu untuk menyebarkan risalah, untuk menyampaikan wahyu. Jadi tugas para rasul, para nabi, kemudian itu diteruskan oleh para pendakwah. Ya, dengan ilmu inilah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ini yang kita takut. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dari Hakim, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala menyatakan orang yang berpaling ingkar daripada Al-Quran, mereka ini di atas dunia Allah Ta'ala akan sempitkan hidup mereka. Para ulama tafsir terjemahkan atau pentafsir ayat itu, sempit hidup itu makna ada dua makna. Yang pertama, atas dunia ni akan ada masalah selalu. Allah Ta'ala uji dengan pelbagai ujian. Tak pernah senang. Hati sentiasa gundah, sentiasa gelisah. Yang kedua, di dalam alam barzakh nanti, dalam kubur nanti, Allah Ta'ala akan himpitkan kubur itu menjadi sempit sampai berselisih tulang belulangnya. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang menolak Al-Quran, menolak wahyu Allah di hari akhirat nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Jadi tuan-tuan puan-puan, yang ni kita takut ni. Betul. Jadi yang kita nak ialah kita konsisten baca Quran. Kerana itu tuan-tuan puan-puan, alangkah baiknya kalau sehari, tuan-tuan puan, dalam sehari, kalau kita boleh konsisten baca sehelai Al-Quran, satu muka surat Al-Quran, Masya Allah, ni baik dah. Kan sehari sehelai ataupun satu muka surat, kita baca Al-Quran, pada masa sama kita tengok juga terjemahan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran. Dan Hakim, sekarang ni Al-Quran boleh kita... Betul, canggih. Canggih kan? Dalam telefon bimbit pun boleh baca Quran. Setuju. Jadi maknanya tak ada alasan kan? Sambil-sambil tunggu nak mula mesyuarat, sambil tunggu nak naik LRT, ERL dan sebagainya, bukalah telefon bimbit, bacalah Al-Quran. Kan? Jadi kita mesti manfaat, cari ruang dan cari kesempatan untuk kita baca Al-Quranul Karim. Okey, baik. Jadi tiada alasan kepada kita untuk membaca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah gudang pahala kepada kita. Kita dengar dapat pahala, baca apatah lagi. Saya tertarik dengan satu soalan Ustaz yang ditanya oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Ayat 70 ada menyebut tentang hati yang hidup. Bagaimana mahu memastikan hati kita sentiasa hidup Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana itu dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi, baginda ada sebut pada kita, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilka lailah. Rasulullah berkata, siapa yang baca Quran, atau khususnya siapa yang membaca Yasin, surah Yasin pada setiap malam, ataupun pada malam harinya, niatnya ialah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia baca surah Yasin tu ialah dia nak ambil i'tibar, nak ambil pedoman, nak dekat daripada Allah, nak cari redha Allah. Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya pada malam itu. Masya-Allah. Jadi maknanya, kita nak baca surah Yasin ataupun ayat Al-Quran ialah untuk kita hidupkan hati kita. Kita nak cari redha dan rahmat Allah. Kerana itu kita fikir balik betapa hebatnya, hikmahnya para ulama di Nusantara ni kan. Dia seru kita ni baca Yasin ni selalu di masjid surah hari Khamis malam Jumaat kan. Setuju. Hari Khamis ataupun kalau ada anak-anak nak periksa ke kan, nak apa kan, baca surah Yasin kan. Jadi maknanya bila kita faham balik, rupa-rupanya surah Yasin ni dia banyak tema tau. Kan, banyak tema, dan antara tema yang kita baca tadi sekarang ini ialah Allah Ta'ala memberikan amaran kepada orang yang ingkar. Jadi maknanya kalau setiap Khamis malam Jumaat kita baca, kita faham,
dia memperbaharui peringatan kepada kita. Setiap minggu kita peringatkan kepada kita yang kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz, kita nak bertakbir sekali lagi kembali selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kalau kita lihat dan kita dengar dengan baik-baik, banyak pengajaran sebenarnya yang kita boleh amalkan dalam kehidupan ini, dari lagi dalam bentuk Al-Quran itu sendiri. Maka ayuh tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca, jom kita belajar, dan yang paling penting kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita sudah berada di blok yang terakhir dan kita pun nak membahaskan ayat yang terakhir pagi ini berkaitan ayat 71. Maka Ustaz dipersilakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ayat nombor 69 dan 70 Allah Ta'ala sebutkan kepada kita tentang peranan Al-Quran. Al-Quran jelas memberikan peringatan kepada makhluk yang hidup di atas dunia. Sesiapa yang mengambil manfaat, mengambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim, hatinya ataupun mata hatinya akan bersinar, dan di hari akhirat nanti dia akan beruntung. Dan di atas dunia ini, orang yang berpegang kepada Al-Quran, yang memanfaatkan Al-Quran, Al-Quran akan memberikan peringatan kepada diri dia untuk dia ni jadi orang yang lebih baik, bertambah baik diri dan hidupnya seperti dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran. Baik, hadirin rahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat nombor 71, ayat nombor 71, ayat yang terakhir kita tadabburkan pada pagi ini, ayat nombor 71 sampai ayat nombor 74, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita tentang, Allah Ta'ala suruh kita tengok kepada haiwan ternakan. Tengok bagaimana Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Dah Allah Ta'ala bagi peringatan, suruh tengok diri sendiri pun buat tak tahu juga, buat tak nak dengar. Betul. Kamu tengok pada haiwan ternakan pula. Baik, ayat nombor 71, tidakkah mereka melihat dan memikirkan bahawa kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak? Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Baik, garis bawahkan perkataan malikun. Baik tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut perkataan malikun ini, Qatadah dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Qatadah telah menyatakan, tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, binatang ternakan, lembu ke, unta ke, kambing ke, contoh kan, haiwan ternakan itu, manusia tengok, kamu boleh tundukkan dia, kamu boleh jinakkan dia, kamu boleh pergi tepi dia, gosok-gosok kepala, kamu boleh main dengan dia, kamu boleh arah dia, pergi ke kanan, pergi kanan, pergi kiri, pergi kiri. Boleh selfie Zat. Boleh selfie. Dia orang muda kan. Maknanya kamu boleh arah dia buat itu dan ini. Takkan kamu tak tengok kot. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah tundukkan haiwan ternakan itu untuk kamu. Macamlah juga Allah Ta'ala tundukkan matahari, bulan, siang, malam, itu semua mengikut peredaran yang Allah Ta'ala telah tentukan. Dia tak berlanggarlah matahari dan bulan itu, tak berlanggar. Betul. Kan? Dia tak beralih lah sekejap pagi, sekejap malam, esok malam pagi. Dia pertukaran itu seperti mana yang Allah telah aturkan. Kamu tak tengok ke? Kamu tak lihat ke, wahai manusia? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat yang selepas-lepas ini sampai ayat nombor 74, Allah Ta'ala nyatakan tentang yang kita ambil manfaat daripada haiwan ternakan. Kita minum susu haiwan ternakan, kita makan dagingnya, sampai tahap itulah Allah Ta'ala nak ketuk pintu hati kita. Jadi mengapa kita tak mahu mengambil iktibar daripada Al-Quranul Karim? Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat banyak perumpamaan dalam Quran yang diberikan
perkara yang boleh kita lihat seperti bukit bukau, gunung ganang dan juga termasuklah binatang-binatang ternakan ini, maka jadikan semua ini sebagai peringatan dan teguran dalam kehidupan. Kita nak meraihkan satu soalan yang ditanya oleh sahabat kita Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam. Berkenaan ayat 71, apakah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian hamba-Nya dengan menyuruh memerhatikan dan merenungkan kepada salah satu ciptaannya, iaitu haiwan ternakan, sehingga haiwan ternakan boleh tunduk pada manusia, sehingga boleh dijadikan pemilikan, sehingga seseorang itu boleh menjadikan haiwan ternakan itu sebagai korban pada Aidil Adha agar mereka bersyukur dengan nikmatnya. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Sahziatul atas soalan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puan Sahziatul, kan dalam surah Al-Kawthar, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, berbagai-bagai nikmat. Berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sebagai menunjukkan kita ini hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, Allah Ta'ala dalam ayat ini Allah Ta'ala minta kepada kita buat dua benda. Fasalli li rabbika, salat. Sembah Allah, salat. Dan yang kedua, wanhar. Wanhar itu bermaksud buatlah ibadat kurban. Ini khusus puan kita tanya tadi dalam Aidil Adha. Betul. Maknanya ibadat korban itu sebagai tanda kepatuhan, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, Allah Taala sayang kepada kita. Allah Taala begitu sayang kepada kita hamba-hambanya. Sebagai contohlah tuan-tuan kan, dalam surah Al-Fatihah, Rasulullah sebut dalam sebuah hadis qudsi, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi itu, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu ada dua bahagian. Kata Allah, ada bahagian untuk aku dan ada bahagian untuk hamba-hamba aku. Baik, tuan-tuan, bila kita membaca surah Al-Fatihah, Nabi sebut Allah Ta'ala akan sahut surah Al-Fatihah, ayat-ayat yang kita sebut. Sebagai contoh, apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sebut segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala sahut. Apa Allah Ta'ala akan sebut pada kita? Hamidani abdi. Masya Allah. Hamba-hamba aku telah memuji aku. Kemudian kita sebut pula Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala menyahut Athna alayya abdi. Hamba-hamba aku itu telah memuliakan aku. Kemudian kita sebut pula Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Hamba-hamba aku telah mengagung dan telah memuliakan aku. Kemudian kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni Allah Ta'ala sebut Hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Allah Ta'ala sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada bahagian aku, ada bahagian hamba-hamba aku. Apa dia bahagian Allah? Iyyaka na'bud. Wahai Allah, kepada Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Kan? Ya Allah, kepada Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Ini untuk Allah. Iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Kamulah kami minta pertolongan. Ini kata Allah, ini untuk hamba-hamba aku. Wa li'abdi ma sa'al. Bagi hamba-hamba aku apa yang mereka minta, aku akan perkenankan. Masya Allah. Begitulah sampai ayat yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan Allah, itulah maknanya Allah Ta'ala Maha kasih kepada kita. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Alhamdulillah tujuh ayat pada pagi ini sudah habis kita tafsirkan. Mudah-mudahan adalah manfaat dan juga pengajaran yang boleh kita ambil. Dan sebagai penutup Ustaz, kesimpulan untuk topik kita pagi ini. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kesimpulan. Yang pertama, kita mesti menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada orang yang ingkar. Allah Ta'ala boleh ubah kejadian kita. Allah Ta'ala boleh ubah rupa bentuk kita. Allah Ta'ala boleh tutup pintu mata hati kita. Ya, ini peringatan kepada orang yang ingkar. Jadi jangan jadi orang yang ingkar. Dan yang keempat tuan-tuan, jangan lupa perhatikan
segala apa yang diciptakan oleh Allah. Ya, perhatikan segala apa yang diciptakan oleh Allah. Ya, langit, ya, alam ini, pandanglah dan kaitkan kejadian penciptaan Allah itu dengan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, seperti biasa sebagai penutup bagi mendapatkan keberkatan dan juga kerahmatan, doa Ustaz dipersilakan. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Apa juga perkara, apa juga yang kami lakukan bermula pada pagi ini, sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami ini ya Allah. Amin. Kami serahkan semuanya itu, kami bertawakal kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zarifi Ustaz atas perkongsian ilmu, dan terima kasih juga kepada sidang penonton sebagai hadiah atas fokus pada pagi ini. Saya hadiahkan serangkap pantun. Pak Meon membaiki perahu, perahu dibaiki masa hujan. Mengaji Quran sampai tahu, tahu membaca juga tafsiran. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.